Okay, Assalamualaikum guys. Video kali ni saya akan buat burger yang terbaik sekali, tapi masih lagi senang untuk korang buat dekat rumah. Yang resipi kali ni saya dah R&D untuk kegunaan dekat rumah lah. Kalau anda kata dalam video ni nanti korang nampak bahan-bahan yang saya pakai tu agak susah nak cari ataupun harganya mungkin mahal, jangan risau, saya akan guide korang step by step apa yang korang boleh ganti ataupun tak perlu pakai pun, sebab dia lebih kepada untuk mengajar korang macam mana untuk buat fresh patty dekat rumah. Burger yang betul-betul sedap takkan lengkap kalau tak ada caramelized onion, bawang yang basically kita dah brownkan dia. Dan benda ni sebenarnya susah nak buat, bukanlah susah, cuma dia ambil masa yang sangat lama kalau professional kitchen. Jadi saya ada tips untuk korang, cara basically hack lah, untuk cara betul-betul cepat untuk buat. So first, panaskan pan, api paling kuat. Letakkan gula lebih kurang 1 sudu lebih sikit macam tu. Kemudian sementara gula ni jadi caramel, kita akan potong bawang. Bawang pakai bawang Holland. So kita akan slice senipis-nipisnya. Okay, sekarang korang boleh nampak gula yang saya tabur tadi basically dah jadi caramel. Mungkin tak nampak sebab pan warna hitam, tapi memang dah jadi, boleh bau. Sekarang korang masukkan bawang yang korang dah potong tadi. Masukkan semua sekali. Kemudian saya akan masukkan sedikit garam. Dan sekarang yang ramai orang tak tahu, baking soda. Masukkan sikit je, secubit kecil baking soda. Dan baking soda ni akan mempercepatkan proses untuk membuat caramelized onion. Masukkan butter sikit, mungkin dalam setengah sudu. Okey, sekarang dah ada caramel tadi, baking soda, butter dan garam. So sekarang api paling kuat, kacau je bawang ni sampai dia jadi betul-betul brown, sampai korang nampak dia macam nak hangit. Bila korang nampak korang punya bawang dah mula brown, masukkan air sikit. Lagi bagus kalau air panas. Kemudian kacau. Basically lepas korang masukkan air, kacau-kacau. Lepas tu biar dia kering semula macam ni. Lepas tu bila dia start brown semula, masukkan lagi air. So korang repeat step ni sampailah semua sekali bawang ni dia jadi macam jam macam tu. Sekarang saya punya caramelized onion dah siap. Korang boleh nampak daripada banyak bawang tadi, daripada sebiji bawang full tadi, tinggal banyak ni je. Sebab dia dah kecut, dia dah reduce sampai dia jadi macam jam. So basically sekarang korang rasa dia punya taste dia tu, manis dia, masin dia cukup ke tak. Dia sedap kalau manis sikit. Lepas tu tutup api dan letak ke tepi dulu sementara kita buat dia punya patty. Jadi ini hasil caramelized onion tadi. Korang boleh nampak dia dah jadi macam jam macam tu. So sekarang kita asingkan. Sekarang kita buat dia punya patty pula. Untuk patty, saya akan pakai daging cincang kambing, sebab saya suka makan kambing. Tapi kalau korang tak jumpa ataupun korang nak makan yang daging punya, daging lembu, pakai je yang daging lembu, memang tak ada masalah pun. Ni cuma variation untuk saya sendiri buat lah. Bila korang beli daging cincang, sebenarnya sangat penting untuk korang pilih daging yang betul lah. Ini saya tak boleh nafi. Kalau daging tu ada lemak, jauh lebih baik. Kalau professionally, dia 70% daging, 30% lemak. Tapi untuk rumah, korang jangan pening-pening. Beli je daging cincang mana yang ada jual tu. Kalau anda kata korang nak pakai yang macam ramly ke, yang frozen punya pun boleh. Cuma hasil dia agak kurang baik lah. Macam ni saya pakai yang fresh punya. Jadi untuk patty, pertama sekali kita masukkan dulu breadcrumb. Lebih kurang 1 sudu macam tu. Saya pakai 250 gram daging. So breadcrumb lebih kurang 1 sudu macam tu lah, sikit je. Ramai orang dia terus campur sebut roti ni dekat dalam daging cincang. Tapi sebenarnya trik dia, korang tuangkan susu sikit pada
serbuk roti ni sikit. Lepas tu korang letak tepi, biar serbuk roti tu dia kembang, dia serap susu-susu tu semua, dia jadi moist mula. Untuk daging, garam, black pepper, onion powder, bahasa Melayu dia serbuk bawang. Kalau anda kata kalau susah nak cari, ni memang susah nak cari, korang boleh gantikan dengan bawang Holland yang korang betul-betul cincang lumat. Garlic powder, serbuk bawang putih. Kalau anda kata tak jumpa juga, sama, korang boleh cincang bawang putih lumat-lumat, boleh masukkan. Worcestershire sauce, Lea and Perrine. Kalau anda kata tak ada, korang boleh gantikan dengan Maggi punya seasoning ni. Cuma saya tak berapa prefer sangat sebab rasa dia kuat sangat. Saya lebih suka Lea and Perrine lah. Kuning telur sebiji, rosemary dengan fresh thyme yang kita cincang halus-halus. Masukkan kita punya rosemary dengan thyme yang dah cincang tadi. Kemudian last sekali serbuk roti yang kita dah gaulkan dengan susu tadi. Sekarang kita gaul dia rata-rata sampai dia betul-betul semuanya sebati. Kenapa saya pakai serbuk bawang dan serbuk bawang putih tadi? Kenapa saya tak pakai yang fresh? Sebab sebenarnya kalau pakai yang serbuk punya memang lagi sedap banding kalau pakai yang fresh. Rasa dia lebih sebati berbanding yang fresh. Kita gaul dia sampai dia betul-betul macam kental macam tu. Benda teknik ni sebenarnya agak kontroversi sebab bila saya banyak buat research pasal ni, majority chef kata daging ni jangan gaul sangat. Maksudnya gaul sikit-sikit saja supaya daging tu tak tough. Tapi bila saya makan end result dia, majority orang tak suka sebab daging tu terlalu lembut. Dia orang nak bite feel tu, nak rasa boleh kunyah daging tu. Jadi saya cipta teknik ni, kita campurkan breadcrumb dengan susu tadi. Lepas tu kita gaul pula betul-betul. So tekniknya akan buat daging tu masih juicy, masih lembut, tapi dalam masa yang sama dia ada bite pada daging tu. Sekarang dah siap. Saya pakai tadi lebih kurang 250 gram daging macam tu. So untuk kuantiti tu dengan semua seasoning yang kita masukkan, kita boleh dapat lebih kurang 2 portion lah, lebih kurang. Jadi saya bahagikan 2. Saya punya resepi yang saya bagi tadi korang boleh darab-darabkan lah ikut berapa ramai yang nak makan. Macam saya 2 orang je lah. Sekarang kita akan toastkan roti dulu dan kita prepare bahan-bahan lain dulu. Ramai orang pandang rendah sebenarnya pada kepentingan roti. Tapi sebenar-benarnya bila kita buat burger, kualiti roti sangat-sangat penting. So korang cari roti yang terbaik lah, yang korang boleh cari dekat kawasan rumah korang tu. Lebih bagus kalau boleh cari dekat bakery-bakery ke kan. Kita boleh tolong dia orang yang private punya bakery. Dalam masa yang sama kualiti jauh lebih baik lah daripada yang mass produce tu. So kita sapukan butter pada kita punya roti ni. Kita akan toast kita punya roti ni sampai dia nicely brown. Pastikan kita toast dua-dua belah, jangan sebelah je. Roti dah siap toast. So kita angkat dulu. Sekarang kita akan terus masak daging. Okay, first masukkan minyak sikit. Daging tadi kita lepehkan dia. Pastikan dia betul-betul lepeh macam ni. Sebab nanti masa dia masak dia akan mengembang. So korang bagi dia lepeh. Jangan risau pasal bentuk. Asalkan dapat lebih kurang bulat. Saya dah biasa buat, so memang naturally jadi bulat lah. Tapi lebih kurang je. Kita bukan nak buat untuk kedai profesional pun. So letak. Kita masak patty ni sampai dia betul-betul masak. Macam mana cara nak tahu masak ke belum? Simple. Korang tekan bahagian tengah ni. Lepas tu macam saya ajar, ingat tak yang ada video ayam sebelum ni? Letakkan jari, ibu jari dengan jari kelingking, sentuh sahaja. So korang tekan dekat sini. Dia punya feeling kat sini, keras je ni, mesti sama macam bila korang tekan daging ni, bila dia dah masak. Sementara kita tunggu daging ni masak, dalam pan yang sama kalau muat, korang boleh terus masak sekali korang punya beef bacon. So bacon dah siap masak, so kita angkat dulu, letak ke tepi dulu, tunggu daging tu masak.
Patty ni dah masak. So kita akan letakkan cheese atas dia. Kalau boleh korang cari cheese yang korang suka lah. Yang saya pakai sekarang ni adalah cheese, basically yang ini brand lah, Becca. Tapi cheese ni adalah vintage cheddar. Sekarang cheese ni dah cair, korang boleh nampak betul-betul cantik. Dia dah salut pada patty ni. So kita angkat, kita ketepikan dulu. Sekarang kita akan goreng telur pula. Telur dah masak, so kita ketepikan dulu. Sekarang kita akan mula assemble burger lah. So untuk dua-dua roti, saya akan letak barbecue sauce. Apa-apa brand tak kisah, saya lebih suka barbecue hickory smoke. So kita letak sikit, ratakan sos. Kemudian kita akan letak caramelized onion tadi pada bahagian bawah roti. Kemudian kita punya beef bacon. Kemudian kita punya beef patty, ataupun dalam kes ni saya pakai lamb patty. Kemudian kita akan letakkan cheese sauce pada atas cheese tu sendiri. Korang boleh pakai apa-apa brand yang korang suka, tak kisah. Tujuan dia untuk kita boost lagi rasa cheesy pada cheese tadi tu. Kemudian kita akan letakkan kita punya telur goreng. Macam wife saya punya, dia tak suka telur goreng, so dia tak nak letak. Last sekali kita akan letakkan kita punya sayur. Saya pakai romaine lettuce. Kenapa saya pakai romaine lettuce? Sebab saya suka dia punya crispy tu berbanding dengan salad yang lain. Last sekali baru kita letak kita punya roti. And that is it. Kita punya burger settle. So basically kita ada bun, barbecue sauce, caramelized onion, beef bacon, patty, cheese sauce, ada telur, kemudian ada sayur, dan last sekali ada bun, termasuklah yang barbecue sauce tadi. Inilah burgernya. Macam korang nampak, dia ada banyak layer pada burger ni. Tapi sebenarnya apa yang paling penting adalah balance. Maksudnya roti tu dengan daging, dengan kita punya sauce, semuanya balance dan complement each other. Itu yang paling penting lah. Jadi saya harap korang boleh cuba dekat rumah. Kalau anda kata untuk buat burger patty tu, korang tak ada bahan-bahan macam saya pakai, tak payah risau sangat. Sebenar-benarnya yang paling penting kualiti daging tu. Kalau kualiti daging tu bagus, kualiti yang tinggi, korang hanya perlukan lada hitam dan garam, salt, pepper, that is it. Cukup. Lepas tu korang boleh assemble. Saya punya sayur korang nampak saya letak kat atas. Ni kontroversi sebenarnya. Kalau ramai orang tengok, mesti ramai nak kecam chef-chef kat luar sana. Sebabnya kenapa saya letak kat atas? Sebenarnya bila kita bite burger tu, kita punya lidah, kita akan rasa bahagian yang bawah ni dulu tau. Bahagian yang ada caramelized onion, ada bacon, semua ni dia akan boost rasa meaty, rasa pada daging tu. Dan yang sayur kat atas tu, dia akan refresh balik kita punya lidah setiap kali kita bite pada burger tu. So sebenarnya itu jauh lebih sedap berbanding presentation yang cantik letak dekat bawah sebenarnya. Jadi selamat mencuba. Assalamualaikum.